Okey, salam sejahtera kepada semua. First of all, saya meminta maaf sebab tidak dapat buat kelas secara online, tetapi kita replace kelas dengan video recorded ni lah. So pada hari ini kita akan belajar dalam video tentang growth characteristic. Kita mau lihat kitar hidup ataupun pembesaran untuk 3 spesies yang kita akan bincangkan sebentar lagi, iaitu masing-masing daripada freshwater, brackish water dan juga marine. Okay, so without further ado, kita akan start. Okay, so spesies yang pertama kita akan lihat spesies yang daripada freshwater lah. So spesies yang terpilih adalah catfish. Okay, itu ikan keli, African catfish. So kamu boleh lihat di dalam slide ini gambar kitar hidup catfish daripada daripada newly hatch, iaitu telur yang baru menetas. Dia akan menjadi larvae. Kemudiannya dia akan sehinggalah kitar hidup dia 14 hari selepas menetas. So kita akan lihatlah. Okay, so kita akan fokus dalam slide ini. So okay, di sini dalam gambar sebelah kiri ini kamu boleh lihat A, B, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2. Okay, ini adalah kitar hidup ataupun peringkat pembesaran untuk catfish. Okay, starting daripada 0 hours after hatching sampailah 14 days, 14 days after hatching. Okay. So pada peringkat A, okay, newly hatched egg yolk as a food. Okay, so telur selepas dia menetas, okay, dia akan menjadi larvae. Okay, so larvae ni dia akan bergantung kepada dia punya yolk sac. Itu yolk sac tu adalah kantung telur lah, kalau kamu lihat ini kan. Okay, ini adalah kantung telur untuk larvae, di mana dia akan menggunakan kantung telur tersebut untuk mendapatkan makanan. Right, and then terus pergi kepada peringkat B, 1 day after hatching, egg yolk become shrink. Egg yolk itu dia akan semakin mengecil, okay, disebabkan oleh nutrien yang telah diserap oleh larvae tersebut lah. Kemudian pada peringkat 1 hari ini juga kita boleh lihat mulut untuk larvae ni sudah mula terbentuk. Kemudian hari kedua after hatching, fish gut about to develop. Okay, dia punya organ ataupun perut dia semakin mula membentuk. Okay, pada C1 dan C2 lah ini. Okay. And then kita boleh lihat dia punya mulut pun semakin terbentuk lagi pada peringkat C2. Okay. Dan pada peringkat ini fish larvae ni dia memakan zooplankton, iaitu Daphnia dan juga Artemia. Ini adalah live feed lah, Daphnia dan juga Artemia. Okay, nanti kamu akan belajar as you take course, iaitu live feed nanti lah. Okay, and then kita pergi kepada D1, D2, iaitu 5 days after hatching, gut completely develop. Di sini kita boleh lihat pada peringkat ini gut itu iaitu perut untuk larvae ini semakin dia bukan semakin lagi, dia completely develop, dia sudah terbentuk sepenuhnya. Okay, dan juga pada peringkat ini fish fry ataupun fish fry ni yang benih ikan yang kecil kan, dia boleh mula makan pellet ataupun wet food. Okay, and then 7 days after hatching, mula kita boleh lihat ada barbel. Sudah barbel ini adalah sesungut ni, misai. Okay, misai untuk ikan keli ni lah, dia punya sesungut. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat 5 days after hatching pada peringkat D1 dan juga D2, kamu boleh nampak sudah itu dia punya barbel ini semakin mula terbentuk, tetapi dia sudah completely develop pada peringkat E1 dan juga E2 ni lah. Okay, and then 11 days after hatching, development of tail. Di sini kita boleh nampak, okay,
ekor ataupun dia punya caudal fin ini semakin develop. And then 14 days after hatching, completely become juvenile of catfish. Okay. Dalam tempoh 2 minggu, alright, selepas menetas, dia sudah menjadi juvenile. Okay. Ini adalah ikan kelik lah. Alright. So kita terus pergi kepada spesies yang kedua, iaitu daripada brackish water cultured species. Kita akan lihat Lates calcarifer, iaitu barramundi. Okay. Kita panggil siakap. Okay, sebenarnya untuk spelling Lates calcarifer ni CALCARIFER. Okay, ini ada pembetulan di sini, tetapi tidak apa. Kamu ingat saya ikan siakap lah, barramundi. Okay, so yang ini jangan pula kamu keliru. Ni bercerita tentang ikan siakap ini, barramundi ini, dia ada interesting sedikit, ada menarik sedikit lah. Alright. So kita fokus, kita mau lihat kitar hidup untuk ikan siakap. Kita mula dengan stage yang pertama. Okay. Pada stage yang pertama ini, barramundi become sexually mature as male at about 3 to 4 years old. Okay. So ikan barramundi ataupun siakap ini, dia akan menjadi matang sebagai jantan pada umur 3 hingga 4 tahun. Ingat ya. And then interestingly, male turn into female. Ikan jantan selepas mencecah 3 hingga 4 tahun ni, dia akan menjadi betina. Okay, about 5 to 6 years old onwards, pada peringkat umur 4 sehingga 6 tahun ke atas. Okay. Tetapi untuk menjadi daripada jantan kepada betina, dia kena pergi ke perairan salt water lah untuk bertukar jantina. Okay. So kita ni sekarang bercakap tentang brackish water kan. Okay. So barramundi ni pada sewaktu dia menjadi jantan, okay, waktu dia belum menjadi betina, dia akan berada di kawasan freshwater lah. Okay. Kemudian untuk bertukar jantina menjadi betina, dia kena pergi ke kawasan air masin, okay, untuk tukar jantina. Dan juga spesies ini dia boleh hidup sekurang-kurangnya 20 tahun lamanya. Okay, and then adult ni, dewasa, ikan siakap dewasa, dia akan migrate daripada freshwater river, iaitu sungai, kawasan sungai air tawar, ke kawasan muara, okay, untuk bertelur. Okay, untuk spawning. Spawning ni sebenarnya adalah satu peringkat di mana ikan jantan dan juga ikan betina ini mahu bersenyawa. Okay, kemudian apa yang berlaku pada peringkat spawning ini? Okay, masing-masing jantan dan juga betina akan menghasilkan eggs dan juga sperm into water. And then a large female can produce up to 32 million eggs during the spawning season. Okay, so ikan jantan betina yang besar, okay, dia boleh menghasilkan 32 million telur sewaktu proses spawning ini berlaku lah. Okay, and then after 24 hours of fertilization, pada selepas 24 tahun persenyawaan, barramundi ni dia boleh sudah mula menetas, okay, daripada telur. Kemudian selepas menetas, larvae dia tidak akan develop sepenuhnya, okay, di mana dia bergantung kepada yolk sac, iaitu kantung telur, untuk mendapatkan nutrien. Dia cerita lebih kurang macam ikan kelik tadi lah. Alright. And then stage yang keempat, okay, pada hari yang kedua ataupun ketiga, larvae ini semakin dia mula membesar lah, dan dia semakin mahu mencari makanan. Okay, so apa yang dia makan? Dia makan plankton, seperti copepods. Okay. And then masuk kepada stage yang kelima, di mana dia akan menjadi juvenile stage. Okay. Most of them migrate upstream to freshwater. Kebanyakan juvenile ni dia akan pergi ke bahagian atas freshwater lah, okay, untuk membesar.
Some remain in estuaries habitat, dan juga separuh daripada ada juga yang selain pergi ke freshwater, dia akan terus kekal di kawasan estuarine habitat, iaitu kawasan muara sungai lah. After 1 year, barramundi have attained a size between 30 to 40 cm. Dia mencapai panjang sepanjang 30 hingga 40 cm, okay, pada umur 1 tahun. Okay. So boleh lihat di sini sekitar hidup untuk ikan barramundi ataupun siakap lah daripada adult. Dan adult ini akan menghasilkan telur, eggs, okay. Kemudian eggs dia akan bertukar menjadi larvae, and then juvenile, dan juga kembali ke adult. So kamu kena ingat satu fakta yang penting lah, iaitu fakta yang paling menarik di sini, iaitu male turn into female. Okay, jantan bertukar menjadi betina. Okay, pada peringkat bila? Pada umur 5 hingga 6 tahun, dan memerlukan seawater untuk sex change, untuk pertukaran jantina. Right? So ini adalah pasal inilah ikan siakap barramundi. Okay, so and then lastly for this video, kita akan lihat species daripada marine water pula, iaitu ikan grouper. Okay, so nama saintifik untuk ikan grouper adalah Epinephrus lanceolatus. Okay. Kalau ikan siakap tadi, sea bass tadi tu dia menarik, ini pun lebih kurang menarik jugalah. Okay, kamu kena ingat tadi untuk ikan siakap, dia bertukar jantina daripada ikan jantan kepada ikan betina. Tetapi untuk groupers pula, dia sebaliknya. Okay, ingat, sebaliknya, terbalik. Okay, so kita mula daripada ni lah, daripada telur. Okay, starting from the eggs. Okay, 12 to 24 hours after fertilization. Okay, selepas 12 hingga 24 jam selepas persenyawaan, eggs ni dia akan menetas dan dia akan mendapatkan nutrients daripada yolk sac, iaitu kantung telur lah. And then telur yang sudah tersenyawa ni dia akan dihanyutkan oleh arus. Pergi ke mana? Dia pergi ke sini. Ini adalah larvae, newly hatched larvae lah. Okay, so pada hari ke-7 hingga ke-10 selepas menetas, larvae ni, sewaktu dia dihanyutkan oleh arus ini, dia makan zooplankton saja. Kemudian dia berada di dalam arus laut ini, okay, sepanjang 30 hingga 80 hari. Kemudian di mana dia dihanyutkan? Dia akan dihanyutkan pergi ke kawasan mangrove roots. Mangrove roots ni adalah kawasan payak lah, payak kayu bakau. Okay, then dalam tempoh ini, fingerling, iaitu benih-benih ikan ni ataupun ikan kecil ni, dia boleh makan wet pellet dan juga wet food lah. Ini bagi ikan yang dalam sistem ternakan lah. Tetapi kalau dalam dalam wild ataupun habitat liar macam ni, dia hanya bergantung kepada zooplankton sahaja. Okay, and then ikan ataupun larvae tu dia akan dihanyutkan oleh arus air pergi ke kawasan air payak. Di sini dia akan mula membesar lah. Okay, post larvae settle in mangrove roots. Post larvae ni maksudnya dia tidak menjadi larvae sudah, dia sudah membesar. Okay, dia membesar menjadi juveniles. Okay, and then juveniles hide in mangrove microhabitats. Dia akan hidup, okay, dan membesar di kawasan air payau lah, air payak yang pokok bakau ni. Okay, kemudian older juveniles migrate to coral reefs, and then berlakulah penghijrahan. Okay, di mana juvenile yang sudah besar, dia mau menjadi semakin dewasa, dia akan migrate, dia akan berpindah ke kawasan coral reef, iaitu terumbu karang di bawah. Ni. Okay, ini pada peringkat 2 hingga 3 tahun, ikan grouper ni dia sebenarnya adalah female. Okay, pada peringkat 2 hingga 3 tahun. Kemudian interestingly lagi,
pada tahun keempat sehingga 6 ini dia akan bertukar jantina menjadi male, terbalik daripada ikan sibas tadi. And then they can live on reef for 40 plus years. Dia boleh hidup di kawasan terumbu karang ini selama 40 tahun ke atas. Sebenarnya untuk pengetahuan kita tahu ikan grupa ini dia adalah spesies demersal lah. Demersal maksudnya dia hidup di kawasan dasar di mana-mana perairan lah. Okay. And then adults migrate and spawn into water column. And then dia punya proses akan berulang lagi. Okay. Di mana adults ni ikan dewasa dia akan migrate pergi migrate and spawn. Dia akan pergi membiak, spawning, membiak lah, mengawan dan membiak into water column dan juga akan menghasilkan telur. Dan telur dia akan menjalani proses yang sama berulang-ulang. So kamu kena tahu proses ataupun kitar hidup untuk ikan grupa dan juga dia punya beza dengan ikan baramandi, ikan siakap. Okay. Dan jangan lupa juga untuk kitar hidup ikan keli. So itu sajalah untuk video kali ini ya. Sekian dan terima kasih.